Salam sejahtera, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pendidikan di Jerman. Semasa abad ke-18, kerajaan Jerman merupakan antara negara pertama di dunia yang memperkenalkan cukai yang dibiayai dan mewajibkan pendidikan rendah yang terdiri daripada kursus 8 tahun pendidikan rendah yang dipanggil sebagai Volksschule. Pendidikan menyediakan bukan sahaja kemahiran yang diperlukan dalam dunia industri yang awal seperti membaca, menulis, mengira, pendidikan yang tegas tentang etika, tugas, disiplin, dan ketaatan. Falsafat tentang tugas negara telah digabungkan dengan pandangan John Locke, seorang ahli falsafah Inggris yang sangat berpengaruh dalam zaman pencerahan. Jerman juga telah menubuhkan sistem pendidikan 3 peringkat yang dianggap saintifik. Sistem pendidikan di Jerman menekankan sistem kawalan pemikiran. Antara sistem pendidikan di Jerman adalah Martin Luther telah menganjurkan kewajiban pelajaran supaya semua rakyat bebas akan dapat membaca dan mentafsir kitab Bible. Pentadbiran sekolah dipengaruhi oleh masalah yang berlaku antara raja dan golongan gereja Lutheran. Golongan ini tidak disukai oleh raja dan golongan Pietism menyebelahi raja. Golongan Pietism merupakan kumpulan reformis dan Lutheranisme serta mengadakan satu pakatan politik dengan Raja Prusia berdasarkan kepentingan bersama untuk memecahkan dominasi gereja Lutheran. Golongan tersebut menekankan keperluan kerohanian dalaman dan hal ini boleh dicapai melalui pembacaan kitab Bible. Golongan Pietism juga membentuk prinsip-prinsip sistem sekolah awam yang modern termasuklah penekanan dalam literasi. Seterusnya, pendidikan dianggap sangat penting untuk menanamkan ketaatan sosial dalam kalangan rakyat melalui indoktrinasi. Oleh itu, sekolah-sekolah menggunakan bahasa rasmi untuk memupuk kesetiaan kepada raja dan melatih lelaki muda menjadi tentara dan golongan birokrat. Pendidikan dikategorikan sebagai salah satu tugas kerajaan. Pada tahun 1763, apabila Raja Frederick II mengumumkan persekolahan wajib untuk semua kanak-kanak antara usia 5 hingga 13 tahun. Selain itu, peperiksaan akhir abitur telah diperkenalkan pada tahun 1788 dan dilaksanakan di sebuah sekolah menengah menjelang tahun 1812 dan diperluaskan ke seluruh Jerman pada tahun 1871. Lulus abitur menjadi prasyarat untuk menceburi profesi yang telah dipelajari dan perkhidmatan awam. Di samping itu, pada tahun 1809 pula, ahli falsafah Prusia yang merupakan Menteri Pendidikan, Wilhelm von Humboldt, melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan Prusia atau Jerman yang dipengaruhi oleh pendekatan idealistik. Apabila Empire Jerman ditubuhkan pada tahun 1871, Jerman mengalami perkembangan sistem persekolahan, dan sistem persekolahan menjadi lebih berpusat. Jerman telah memperkenalkan sekolah menengah pertama pada tahun 1872. 4 jenis sekolah menengah telah dibangunkan, antaranya gimnasium selama 8 atau 9 tahun yang tertumpu kepada bahasa Latin, Real Gymnasium selama 9 tahun yang tertumpu kepada bahasa Latin, modern, sains, dan math, Real Schule selama 6 tahun, dan Oberreal Schule selama 9 tahun yang tertumpu kepada bahasa-bahasa modern, sains, dan math. Antara peringkat sistem pendidikan di Jerman adalah pertama, pendidikan rendah. Sekolah-sekolah rendah telah ditubuhkan di seluruh Prusia menjelang akhir abad ke-18 Masehi. Ketika pemerintahan Raja Frederick William I, lebih kurang 1.000 sekolah rendah dibina di seluruh negara. Atas inisiatif Raja Frederick William I, lebih kurang 1.800 sekolah baru didirikan di seluruh negara. Langkah-langkah diambil untuk memantapkan sistem pendidikan rendah di Jerman menjelang abad ke-19. Raja Frederick William III mengalihkan perhatian terhadap usaha membangunkan sistem pendidikan di Jerman setelah mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Napoleon. Di Jerman, sekolah-sekolah rendah dikenali sebagai Volksschulen, terbuka kepada semua lapisan penduduk di Jerman. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun dikehendaki mendaftar di sekolah-sekolah rendah. Pendidikan di sekolah-sekolah rendah
akan berlanjutan hingga kanak-kanak mencapai umur 14 tahun. Pengajian di sekolah-sekolah rendah meliputi pembelajaran seperti agama, membaca, menulis, mengira, geografi, sejarah, dan gimnastik. Kadar buta huruf sangat rendah di Jerman karena dasar kerajaan mewajibkan kanak-kanak menerima sistem pendidikan. Peringkat seterusnya adalah pendidikan menengah. Pendidikan di peringkat menengah terdiri daripada dua aliran, yaitu sekolah gimnasium dan sekolah awam. Pengajian di gimnasium memberi keutamaan kepada pembelajaran bahasa Latin dan Greek. Penubuhan sekolah gimnasium untuk menyediakan pelajar-pelajar bagi melanjutkan pelajaran di peringkat university. Sekolah-sekolah awam memberi penekanan kepada pembelajaran bahasa ibunda, matematik, sains tabi, dan bahasa-bahasa modern. Matlamat utama sekolah-sekolah awam adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang dapat menjalani kehidupan seharian dengan teratur. Sekolah-sekolah awam telah diberi penekanan oleh Raja Frederick William III, memimpin kerajaan Jerman. Pengajian di sekolah-sekolah menengah, termasuk gimnasium dan sekolah awam, meliputi jangka masa 9 tahun. Ketika berumur 9 tahun, pelajar-pelajar mendaftarkan diri di sekolah menengah. Yuran pengajian sebanyak 5 hingga $27 perlu dibayar oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Seterusnya, pendidikan teknikal. Pendidikan diberi kepada bidang teknologi sejajar dengan usaha untuk membangunkan sektor perindustrian dan perdagangan di Jerman. Hal ini menyebabkan sistem pembelajaran tradisional telah diubah sesuai dan memberi penekanan kepada mata pelajaran teknikal. Sekolah-sekolah teknik seperti politeknik dan sekolah-sekolah perdagangan telah ditubuhkan. Peringkat yang terakhir adalah university. Kebanyakan institusi pengajian tinggi di Jerman ditubuhkan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri memberikan dana dan bantuan keuangan kepada institusi pengajian tinggi. Pengajian di university dibahagikan kepada 4 fakulti, yaitu teologi, undang-undang, perubatan, dan falsafah. Pengajian di fakulti falsafah meliputi matematik, sejarah, geografi, kesusastraan, sains tabi, dan filologi. Seorang rektor yang dipilih oleh profesor akan mengendalikan pentadbiran university. University Berlin merupakan university yang tersohor dan terbesar di Jerman yang mempunyai 200 profesor dan 5.000 pelajar. Fichte, seorang profesor dari University di Jena, telah memberi ide untuk menubuhkan university tersebut. Humboldt, yaitu Menteri Pengajian Awam, telah menyokong cadangan Fichte. Kabinet telah meluluskan penubuhan University Berlin dan kerajaan memberikan geran keuangan untuk memulakan operasi. Sarjana-sarjana yang tersohor dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan dijemput untuk berkhidmat di university tersebut. University Berlin juga memberi penekanan kepada penyelidikan dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. Ramai sarjana yang mempunyai kepakaran dalam bidang penyelidikan lahir dari university ini. Pada awal abad ke-20, sekolah tersebut telah mencapai pangkat dan keistimewaan yang sama, walaupun mempunyai prestasi yang berbeza. Oleh itu, pendidikan telah bermula sejak kewujudan manusia, dan cara setiap sistem pendidikan yang diamalkan adalah berbeza mengikut masa, tempat, dan adat resam yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat.